Pengertian iman. Okey, sebelum kita pergi lagi pecah lagi, ada nama iman di sini? Alhamdulillah. Jika tidak, tak ada masalah. Okey, setiap nama ada maksud yang baik, doa untuk kita. Jadi, iman ni mestilah ada dalam diri kita. Okey, mudah-mudahan didoakan dengan nikmat iman kita ini membawa kita pergi ke syurga. Mesti jaga iman kita sebaik-baiknya. Jadi apakah itu iman? Iman ialah meyakini, yakin dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. 3 perkara ini menjawab pengertian iman. Iman tidak cukup sahaja diyakini dengan hati. Okey, mesti jugalah disebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan kita. Itulah yang dinamakan sebagai iman. Okey, kita teruskan dengan apakah yang dimaksudkan dengan rukun iman. Rukun iman pula ialah perkara asas kepada iman kita. Okey, jadi setiap Muslim atau orang Islam wajib mempercayainya. Jika tidak beriman dengan rukun iman, ditakuti boleh merosakkan akidah. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, mari kita pergi kepada perkara-perkara di dalam rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Saya ulang, rukun iman ada 6 perkara. Mari kita lihat satu per satu. Yang pertama ialah beriman atau percaya kepada Allah. Allah ada satu sahaja. Okey, salah satu buktinya dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Esa itu bermaksud tunggal ataupun satu. Jadi menafikan bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada. Kita wajib percaya kepada Allah sahaja. Allah yang satu. Yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Secara ringkasnya, malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Dan malaikat yang wajib kita percaya ada 10 semuanya. Yang ketiga ialah beriman atau percaya kepada kitab-kitab. Okey, kitab yang kita wajib percaya, salah satunya ialah Al-Quran. Okey, yang dijadikan sebagai panduan hidup kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Panduan hidup kita, ya. Yang seterusnya, yang keempat, beriman kepada Rasul. Rasul ada berapa yang kita wajib percaya? Ada 25 orang. Seterusnya, yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Okey, kita percaya bahawa kehidupan di dunia ini adalah sementara sahaja. Okey, selepas kita berada di dunia ini, kita akan masuk ke dalam alam barzah dan seterusnya. Apa tu alam barzah? Alam kubur. Okey, orang yang dah meninggal berada di alam kubur atau alam barzah, dan seterusnya barulah alam akhirat, hari kiamat yang Allah akan tentukan. Okey, Allah saja yang tahu bila berlakunya hari kiamat ini. Tiada seorang pun antara kita yang tahu, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahsia Allah. Jadi wajib kita percaya walaupun kita tidak tahu bila hari kiamat. Okey.
Dan yang keenam, rukun iman ialah beriman kepada qada dan qadar. Jadi, secara terperincinya kamu akan belajar dalam pembelajaran yang akan datang. Okey, hari ini secara ringkas sahaja, bukan bermaksud kita tidak mahu belajar. Ini adalah pengenalan untuk tahun 1. Mudah-mudahan kamu faham ya. Seterusnya, kita lihat pula apakah kepentingan kelebihan rukun iman. Penting rukun iman dalam kehidupan kita. Okey? Antaranya yang pertama ialah menyembah hanya kepada Allah sahaja. Kerana dalam rukun iman tadi dah menjawab beriman kepada Allah. Jadi dalam kehidupan kita, rukun iman ini apabila sudah sebati, mestilah menyembah hanya kepada Allah sahaja. Jangan kita bertuhankan Tuhan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita mestilah sembah dan mohon pertolongan kepada Allah sahaja. Yang kedua ialah taat perintah Allah dan juga Rasulnya. Taat bermaksud patuh perintah Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang janganlah kita buat. Seterusnya yang ketiga ialah kitab Al-Quran dijadikan panduan hidup. Al-Quran itu merupakan panduan utama kita sebagai umat Islam, kerana di dalam Al-Quran itu terdapat pelbagai ilmu yang akan menyempurnakan kehidupan kita sebagai orang Islam. Yang keempat ialah mencontohi Rasulullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan contoh teladan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan contoh. Dan seterusnya, kepentingan rukun iman ini atau kelebihan rukun iman ini memberi kita faedah. Okey, yang kelima ialah berhati-hati dalam tindakan kita. Contohnya, kita percaya bahawa Allah itu ada, beriman kepada Allah. Jadi dalam kehidupan kita, setiap tanduk kita, kita akan berhati-hati kerana kita tahu bahawa walaupun orang lain tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Okay, tidak ada apa yang Allah tidak tahu. Semuanya Allah tahu. Okay, itu contoh. Yang keenam, seterusnya sentiasa redha dan syukur. Okay, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah dah takdirkan kepada kita, kita redha, terima. Jangan kita menyalahkan Allah, kerana apa yang Allah dah tetapkan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Okey, apa yang kita ada ni semua siapa yang bagi? Kalau bukan Allah tak ada. Okey, mudah-mudahan contoh ini memberikan kefahaman kepada kamu. Yang ketujuh ialah berakhlak mulia. Okey, yang baik untuk kamu mudah faham. Yang ke-8 ialah kepentingan rukun iman ini, hidup kita akan dirahmati dan dikasihi, disayangi oleh Allah Ta'ala. Kerana kita ikut apa yang Allah perintah, semestinya Allah akan sayang kepada kita. Jadi, nilai yang dapat kita peroleh pada hari ini ialah taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan sebagai kesimpulannya, kita mestilah membuktikan keimanan kita kepada rukun iman dengan menjadi seorang Muslim yang taat dan berakhlak mulia, insyaAllah. Dan iman akan membentuk insan diri yang bertakwa, insyaAllah.